القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnia-Nya dan izin daripada Allah dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam bulan Ramadan, dan juga alhamdulillah dapat kita berhimpun pada Sayyidul Ayyam, iaitu penghulu segala hari, iaitu hari Jumaat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah hari ini kita seperti biasa kita berpuasa masuk pada hari yang keempat, hari keempat. Masa cepat sekejap sangat masa berlalu. Hari keempat kita dah masuk, kita berpuasa di dalam bulan Ramadan. InsyaAllah hari ini kita akan mulakan pengajian kita dalam bulan Ramadan, iaitu kitab Ad-Durrus Samin. Seperti biasa kita akan sambung pada muka surat 25. Gitu Maka kam muttasil pada zat itu seperti tiada zat itu. Situ Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhul musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Baik, jadi kita nak cerita pasal apa ni? Ni kita nak cerita pasal sifat wahdaniyah. Jadi sifat wahdaniyah itu Allah Ta'ala, wahdaniyah yang pertamanya terbahagi pada 3, iaitu wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, yang ketiga wahdaniyah pada af'al. Kemudian disusuli pula wahdaniyah itu pula apabila kita dah mengetahui wahdaniyah itu ada 3, maka wahdaniyah itu dia menafikan ada 5 kam. Yang pertama kam muttasil pada zat. Yang kedua kam munfasil pada zat. 2 dah. Yang ketiga kam muttasil pada sifat. Yang keempat kam munfasil pada sifat. Yang kelima kam munfasil pada af'al. Muttasil tidak ada, tapi kata setengah ulama ada juga. Nanti tengok bawah tu nanti dia urai. Tapi tu muktamad tu 5 tu lah. Baik, apa dia nak cerita? Dia kata dan kam munfasil pada sifat itu ada di sana.
Dia eloknya kita kata tak ada. Sebab apanya? Dia mutakam mufasil, tak ada pada zat Allah Ta'ala. Dia tidak ada pada sifat. Kita nak ternafi. Tidak ada tu dengan mana ternafi. Tidak ada kam munfasil pada sifat. Bukan ada. Kalau ada, kita kata bilangan lah. Bilangan tu bercerai pada sifat Allah. Kata kita gini, ini kita kata bilangan ni apa? Ini bercerai. Ini pada sifat ni bercerai. Tu jadi itu mustahil bagi Allah Taala. Dia bercerai. Baik, apa dia nak urai? Kam munfasil pada sifat itu ada di sana itu, tiada ada di sana itu kudrat. Sifat kudrat yang alim, yang am, alim dah, yang umum takluknya, atau ada di sana itu satu kudrat yang mengeluarkan daripada adam kepada wujud. Tengok. Jadi kamu tasir pada sifat tu dia tak ada di sana tu kudrat. Bila sebut kudrat kita maklum kuasa. Tidak ada satu kuasa yang umum takluknya, tak ada. Kalau kita tengok sifat makhluk dia tidak ada takluk kudratnya umum. Kuasa kita ni dia bukan umum. Kita ni kita panggil, kita kata aku ni ada kuasa. Kuasa kita tu hanya khusus saja. Itu pun Allah Ta'ala yang memberi memberi bekas. Allah Ta'ala yang memberi kesan, bukan kita memberi kesan. Nampak? Tidak ada kudrat yang umum takluknya, tak ada. Kerja buat kita ni tidak ada umum. Itu panggil takluk, kerja buat. Tugasan kita ni tidak ada umum. Tak ada Haji tak ada. Tengok kita tugasan kita buat seharian pun tak umum. Kalau buat pun buat tak habis. Buat pun buat sekat jalan. Tengok. Atau ada di sana ini tiada, tulis. Atau ini tiada. Atau tiada ada di sana itu satu kudrat yang mengeluarkan daripada adam kepada wujud. Tak ada juga. Tidak ada satu kudrat yang boleh mengeluarkan daripada adam kepada ada. Adam tu apa? Tiada. Tulis itu. Kudrat yang mengeluarkan daripada adam. Apa adam? Tiada. Kepada wujud, kepada ada. Tak ada. Kita kata dakwa, kata aku buat rumah ni. Rumah ni pada tak ada, sepaskan ada. Aku buat rumah ni tak ada, lepas tu buat jadi ada. Tak, bukan dia buat. Bukan dia yang memberi kesan. Dia cakap mulut saja, itu dipanggil, kalau orang belajar ilmu balaghah dia panggil majaz. Dia panggil majaz isnad. Isnad majazi. Hanya sandarkan tu, sandar pada dia. Padahal dia tak buat pun. Aku yang buat keluar rumah ni sebenarnya. Ada orang kita kata, aku buat keluar kereta ni. Lepas tu tanya, buat keluar kereta ni mana ada? Ada tak ada ke ada ke? Dah. Ada siap dah. Aku yang mula-mula sekali buat kontrak rumah ni. Lepas tak ada kosong tanah lapang ni aku buat sampai ada rumah. Ada. Itu perkataannya, tapi dia bukan etikot, cuma dia percakapannya. Dia tak boleh buat memberi bekas. Kadang-kadang orang buat projek tiba tak jadi pun ada. Rumah pun flat terbengkalai kat Selasih. Flat kat Selasih. Selasih kalau tahu Selasih kat tepi jalan. Dekat Selasih 1 tak silap. Rumah tu lama dah. Pembinaan tu. Nampak tu? Ada buat tapi tak jadi, ada juga. Itu nak cerita bukan dia memberi kesan, bukan dia boleh memberi bekas, tak boleh. Aku buat projek ni sekarang rumah ni. Daripada tak ada sampai ada. Ada dia pun, ada tu pun dia usaha ikhtiar, bukan dia cakap saja. Bukan boleh memberi bekas. Tak ada Jadi satu kudrat pun tidak ada yang mengeluarkan daripada adam kepada wujud. Daripada tak ada kepada ada, tak ada. Hanya Allah Ta'ala saja yang buat keluar daripada ada pada ada. Itu dipanggil
Kamunfasil pada sifat. Jadi nak cerita kata bercerainya, bilangan yang bercerai, yang berpisah pada sifat itu tidak ada pada Allah Ta'ala. Kamunfasil itu ternafi bagi sifat Allah Ta'ala. Kena ingat tu. Bukan kata kam tu ada pada Allah Ta'ala. Tak. Kita nak cerita kata benda tu tak ada pada Allah Ta'ala. Ni kena ingat benda ni tak ada pada Allah Ta'ala. Baik. Dan kamunfasil pada af'al itu. Ada alif tak depan? Kalau tak ada alif kena tambah. Dia tulis tu fa'al. Bukan fa'al af'al. Kena ada tambah alif. Dan kamunfasil pada af'al itu bahawa ni kamutasi tak ada, munfasil adalah pada makhluk itu berbuat seperti perbuatannya, perbuatan Allah. Tak ada. Kita kata perbuatan kita ni sama, kita buat perbuatan itu sama dengan Allah Ta'ala. Tak ada. Satu pun tak ada. Hal keadaannya asing sendirinya. Apa asing sendirinya? Tulis. Atas jalan terasing. Tulis itu. Maksud kata keadaannya asing sendirinya, yang ni di atas jalan terasing. Tak ada jalan kita, perbuatan kita ni terasing. Ibaratnya gini. Kita kata pada Allah Ta'ala tu, kita kata kamunfasil pada af'al. Perbuatan kita pun memberi bekas, perbuatan Allah Ta'ala pun memberi bekas. Tak ada begitu. Perbuatan Allah Ta'ala ni memberi kesan. Ada pun perbuatan kita daripada usaha dan ikhtiar sahaja. Tidak boleh memberi bekas, tidak boleh memberi kesan, sikit pun tak boleh. Kita dah masak tu 3 hari tu tak memberi kesan. Allah Ta'ala yang bagi menjadi tu sebenarnya. Pada hakikat begitu. Tapi kita nampak kata aku yang buat ni. Aku yang buat macam jadi sedap ni. Itu kita mengaku pada diri kita memang betul kita yang buat. Walhal yang menjadikan, yang menzohirkan itu, yang memberi kesan itu hanya Allah sahaja. Kita pandai pula orang kita kalau masak tak jadi tu bukan usaha aku ni. Pandai tu. Pandai orang kita dia nisbah gini orang kita bila benda tak jadi kan. Dia pandai dia nisbah kat Tuhan. Kalau benda jadi apa semua jadi, dia kata nisbah aku buat ni. Nampak orang kita, orang Melayu kita dia macam orang Melayu kita bila tak jadi tu nak macam mana? Allah Ta'ala dah tanda dia tak jadilah. Pandai tu. Bila jadi, aku yang buat ni. Dia tak ada kata alhamdulillah Allah Ta'ala yang dia tak dekat gitu lah. Dia tak sandar kepada Allah Ta'ala. Apa-apa benda. Baik. Tengok. Seperti ni contoh. Bahawa ada bagi api itu membakar. Nampak api? Nampak tak? Api itu dia kerja dia membakar. Bahawa ada bagi api itu memberi bekas pada suatu dengan zatnya. Tengok. Tengok kita tengok, kita kata api. Api ni dia mengeluarkan apa? Dia memberi bekas. Pada suatu dengan zatnya. Zatnya apa? Dengan dirinya. Sebab api ni jadi membakar. Dia menyala. Tengok. Di situ. Jadi dia kata di sini seperti bahawa ada bagi api itu memberi bekas pada suatu. Itu tulis suatu tu kayu tulis. Contoh, dia memberi bekas membakar akan kayu. Itu pun kayu apa? Kayu kering. Kalau kayu basah boleh terbakar ke tak? Dia tak boleh. Pada adat tak boleh. Kalau mustahil adat tu boleh lah. Tapi pada adat tak boleh. Dia tak boleh bekas. Dia kayu basah. Lepas tu kita cucur dengan api. Nyala ke tak? Dia tak nyala. Sampai sudah tak nyala. Nampak tak? Jadi pada suatu dengan zatnya. Dengan diri dia. Diri api tu. Diri api tu
mengeluarkan api. Diri api itu mengeluarkan, dia membakar. Tu sifat dia. Tu betul. Maksudnya di sini ni perbuatan tu terasing dengan sendiri. Atau sebut munfasil tu. Kamu maksud bilangan yang bercerai tu. Jadi kita kata sifat Allah tu yang membakarkan, yang mengeluarkan api. Api tu mengeluarkan api. Kita kata api tu lah, kita kata apa? Kayu. Ataupun kita kata api tu membakar. Allah Ta'ala pun membakar juga. Jadi dia ada kam munfasil tu, bercerai. Tak. Di situ tidak ada bercerai juga. So apa nak cerita kata, yang membakar tu pun Allah Ta'ala yang menjadikan juga hakikat dia. Bukan semata-mata api. Bukan semata-mata api. Itu kita nampak pandangan mata zuhir kita sahaja sebenarnya. Tanya. Habis. Maka tiada kam muttasil pada af'al. Kam muttasil pada af'al tidak ada. Apa? Bilangan yang berhubung pada perbuatan tidak ada. Sebab apa? Tengok. Depan tu ada. Kata qil. Qaf ya lam. Kata setengah ulama. Qil tu kata setengah ulama tauhid. Tulis itu. Kata qil, ini kata setengah ulama tauhid. Adapun kam muttasil pada af'al itu. Ni kam muttasil. Apa kata tak ada? Adapun kam muttasil pada af'al itu bahawa tiada berbuat satu perbuatannya melainkan dengan minta tolong orang lain. Apa nak cerita kata? Jadi kam muttasil ni dia berhubung. Kam muttasil pada af'al berhubung pada perbuatan. Jadi kita nak kata kita berhubung dengan perbuatan dengan Allah Ta'ala, dia tak dapat tidak, mesti kita minta tolong izin Allah Ta'ala. Dia perbuatan kita ni dia tak boleh menyebut sekali dengan perbuatan Allah Ta'ala. Sebab tu katakan munfasil tidak ada. Dia tak ada. Kam muttasil pada af'al tu tidak ada. Dia tak berhubung. Kita maklumlah. Perbuatan kita ni maklumlah. Dia tak ada berkongsi lah. Dia tidak berhubung dengan perbuatan Allah Ta'ala. Tak dapat tidak, mestilah dengan minta pertolongan, dengan izin Allah Ta'ala. Sebab tu kita duk baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan dengan izin pertolongan Allah. Nampak tak? Jadi kita tak ada daya kekuatan, tidak ada perbuatan kita, tidak ada daya, tidak ada kekuatan perbuatan kita ni, melainkan dengan pertolongan. Ba tu dipanggil ba lil isti'anah. Billah tu kalau belajar bahasa Arab dibagi ba tu ba lil isti'anah. Ba dengan mana minta pertolongan. Minta pertolongan. Jadi perbuatan kita tu hanya kita minta tolong. Kita nak datang kat sini tadi Kalau kita tak ada daya kaki kita nak jalan boleh tak? Tak boleh. Perbuatan kita nak angkat perbuatan kita bukan sifat. Perbuatan kita nak angkat kaki tu, nak bangun, nak pergi ke masjid tu, ada daya tak sebenarnya? Tak ada daya. Ada kekuatan? Tak ada. Tapi kita minta pertolongan Allah Ta'ala. Tapi kita tak sebutlah. Kita fahamlah. Aku nak pergi masjid ni, nak belajar ustaz ini ni. Tapi tu insya-Allah mudah-mudahan dapat pergilah. Kita kata mudah-mudahan apa maksudnya? Minta pertolongan lah tu. Kita kata mudah-mudahan tu minta pertolongan, tapi kita tak sedar sebenarnya. Orang Melayu kita ni tak cakap bahasa Melayu baku kata mudah-mudahan pertolongan Allah Ta'ala aku dapat gerak kaki aku ni bangun ni. Ada juga orang cakap gitu. Tan kaki sakit. Tan kaki sakit. Kalau kaki sihat dia tak cakap gitu dah. Dia terus jong ambil kunci mabuk bung tu lagi Tapi nak cerita kata perbuatan kita tu dengan kita minta pertolongan. Tadi kata minta pertolongan. Dia panggil kam muttasil. Tidak ada kam muttasil pada af'al. Tengok. Itu kata kil saja kata setengah ulama kil. Dia kata ada. Padahal tak ada melainkan dengan minta tolong orang lain, seperti dijadikan bagi api itu api.
Api itu kuat. Apa kuat? Quwwah. Bahasa Arab tu sebenarnya quwwah. Bukan kuat tu quwwah. Kitab Rumi dia tulis kuat ke quwwah? Kuat. Kuat Sebenarnya bahasa Arab, itu bahasa Arab tu. Quwwah. Quwwah ni tulis kekuatan panas. Kitab Rumi dia tulis apa? Kuat Kuat. K-U-A-T. Siapa ada kitab Rumi? Bagus. Sini semua pakai kitab Jawi Oh, tak ada kitab Rumi, alhamdulillah lah. Dia kitab Rumi tu, kalau kitab Rumi dia tulis kuat kan, K-U-A-T. Sebenarnya bukan nak begitu, dia nak tulis bahasa Arab translate ni. Tidak ada bagi api itu quwwah. Dia kena baca gitu. Tulis bagi dia quwwah. Quwwah ni maksud kekuatan panas. Kekuatan panas. Tidak ada bagi api itu quwwah, ini kekuatan panas. Tak ada. Sebab apa? Diri api itu zat. Panas tu dipanggil sifat dia. Kita kata diri api itu dipanggil zat. Adapun panas itu panggil sifat dia. Sifat dia. Jadi panas itu sifat yang Allah jadikan di api itu dipanggil quwwah. Saya ulang balik. Diri api itu dipanggil zat. Panas itu satu sifat yang Allah Ta'ala jadikan. Panas itu satu sifat yang Allah Ta'ala jadikan di api. Allah Ta'ala jadikan. Panas tu kan api tu kan. Sifat panas tu Allah Ta'ala jadikan pada api itu dipanggil quwwah. Quwwatun hararatun dipanggil. Dipanggil quwwah. Quwwah ni dipanggil kekuatan panas. Allah Ta'ala bagi sifat kekuatan panas tu pada api. Tu dia maksud dia. Tengok. Dijadikan bagi api itu quwwah. Kekuatan panas. Sifat panas tu lah. Kekuatan panas tu, sifat panas tu Allah Ta'ala jadikan. Bukan kata api tu dia keluar sendiri panas, tidak. Allah Ta'ala yang menjadikan. Kita nampak dengan mata kita memang betul api tu mengeluarkan panas, kita maklum. Tapi yang menjadikan siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang meletakkan, yang menjadikan sifat quwwah. Quwwah ni kekuatan. Bahasa Arab panggil quwwah. Bahasa Melayu panggil kuat. Asal sama je, ejaan dia sama je. Orang Melayu kita ni banyak dia ambil dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu kita ni banyak dah dijadi bahasa apa? Bahasa dipanggil umum lah. Dah guna untuk umum dah. Bahasa Arab tu dah maklum dah. Baik. Dan dengan demikian kuwah itu. Kuwah ni macam kuat dia macam kuat. Tak kena. Dan dengan demikian kuwah itu. Apa kuwah itu? Kekuatan panas itu. Tulis. Dia bahasa Arab tu. Dia bahasa Arab Dan dengan demikian kuwah itu, yakni kekuatan kepanasan itu, memberi bekas, memberi kesan. Itu bekas tu bekas. Orang dulu panggil bekas. Memberi bekas. Dia tak boleh membekas ni. Tak memberi bekas ni. Nampak ada orang dulu cakap kita dah tak ada dah. Zaman kita sekarang panggil kesan. Kesan Demikian kuwah itu, kekuatan panas itu memberi bekas, memberi kesan pada barang yang disertakan dia. Barang tu perkara lah. Pada perkara yang disertakan dia di api. Jadi memberikan kesan tadi tu disertakan dengan api. Itu sebagai adat sebab adi sebab adat. Kita maklum bila adat je
Kita maklum bila sebut api dia memanas. Kita maklum itu sebab adat. Tak ada tiba-tiba api itu dia mengeluarkan salji. Ada? Tak ada. Tiba-tiba api keluarkan sejuk. Itu dipanggil mustahil pada adat. Kalau nak keluar boleh ke tak? Boleh tak? Boleh kalau Allah Taala kuasa, kalau Allah Taala hendak. Tapi jadi gitu tak? Tak, sebab adat maklum bila sebut kata api dia mengeluarkan panas. Tak ada keluarkan sejuk, tak ada kan? Tiba-tiba api ni dia rasa aku rasa sejuk. Tangan tu pelik tangan dia ni. Itu boleh menyalahi adat. Boleh jadi Allah alam kalau waliullah tiba-tiba dia pegang tak panas, Allah alam. Itu boleh menjadi adat. Baik, kita dah belajar dulu. Baik, habis. Dan seperti bahawa adalah bagi hamba kudrat memberi bekas pada taatnya dan maksiatnya. Na'udzubillah min zalik. Tak jauh. Ini pendapat Mu'tazilah ni. Ini pendapat Mu'tazilah. Dan seperti bahawa adalah bagi hamba kudrat memberi bekas pada taatnya dan maksiatnya. Nak tulis boleh. Ini ialah pendapat Mu'tazilah. Tulis itu. Ini ialah pendapat Mu'tazilah. Tengok dia kata. Seperti bahawa adalah bagi hamba itu kudrat. Bila sebut hamba tu ada kudrat, kita ada sifat kudrat ke dalam kita punya tubuh? Kudrat, kalau sifat Allah Taala kita panggil kudrat. Kalau manusia dipanggil apa kita? Kita panggil apa diri kita ni? Tenaga. Kalau orang tani panggil rain. Rain ni tenaga. Hamba tak ada rain ni. Dia kata kalau orang tani lah, hamba tak ada tenaga. Kalau bahasa kita panggil tenaga. Jadi kita ni awal tengok. Dia kata bahawa adalah bagi hamba itu kudrat. Kudrat ni maksudnya tenaga. Rain ni bahasa orang tani. Orang Kelantan panggil ingat rain. Hamba tak ada rain ni. Hamba tak ada tenaga ni. Kalau nisbah Allah Taala panggil, kalau bahasa baru ni, bahasa dalam kitab bagi kudrat. Tak ada kudrat. Kan orang kita cakap kudrat juga. Nampak? Biasa dengar kudrat. Orang dulu cakap tak ada kudrat. Letih ni tak ada kudrat ni. Nampak tak? Apa tak ada kudrat? Bukan ada sifat kudrat. Dia tidak ada tenaga. Dia tidak ada rain. Tengok. Maka seperti bahawa adalah bagi hamba itu kudrat memberi bekas pada taatnya. Nampak tak? Dia kata hamba tu boleh memberi bekas, boleh memberi kesan pada taatnya. Ini silap ni. Dan maksiatnya. Jadi Mu'tazilah dia berpegang kata hamba ni, manusia ni boleh memberi bekas kepada taatnya dan maksiatnya. Diri taat tu dia yang memberi bekas, dia yang memberi kesan, bukan kata Allah Taala. Itu silap Mu'tazilah tu. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita ni dengan tenaga kita bukan boleh memberi bekas, bukan boleh memberi kesan, hanya ada usaha sahaja. Kita hanya ada usaha saja. Yang memberi bekas Allah. Ini pendapat Mu'tazilah. Lepas tu saya sudah dobit tadi. Ini ialah pendapat Mu'tazilah. Saya dobit tadi. Kena dobit tadi. Baik, tengok. Bahawa tengok, adalah bagi hamba kudrat tenaga memberi bekas, memberi kesan pada taatnya taat hamba dan maksiatnya maksiat hamba. Dia kata maksiat tu nisbah Allah Taala juga. Dia kata diri kita yang memberi bekas pada maksiat tu. Itu pendapat Mu'tazilah. Maka adalah segala perkara itu mustahil. Habis tu. Bab tu dah habis. Maka ni cerita lain, bukan cerita bab tadi. Maka ni dia nak cerita keseluruhan. Dia panggil sinopsis. Dia panggil rumusan. Dia nak cerita rumusan balik. Apa dia? Nak cerita kamuttasil pada zat. Nak cerita kamunfasil
pada zat. Nak cerita kam muttasil pada sifat. Nak cerita kata kam muttasil pada kam munfasil pada sifat. 4 dah. Yang kelima, kam munfasil pada af'al. Kesemuanya itu, tengok dia kata, maka adalah segala perkara itu apa? Perkara itu tu rujuk pada 5 perkara tadi. Kam muttasil pada zat, kam munfasil pada zat, kam muttasil pada sifat, kam munfasil pada sifat, kam munfasil pada af'al. Kesemua tu tadi tu mustahil. Itu perkara yang mustahil pada akal. Kita nak kata ada pada Allah Ta'ala tu perkara yang mustahil, tak boleh ada. Sebab Allah Ta'ala tu wahdaniyat. Kita maklum dah. Sebab apa? Kerana membawa yang demikian itu, apa? 5 perkara tadi tu. Kerana membawa yang demikian itu. Apa yang demikian itu? Iaitu 5 perkara tadi tu. Membawa kepada apa? Membawa kepada Allah Ta'ala itu iftikar. Iftikar ni tulis berkehendak, berhajat. Itu iftikar. Jadi membawalah Allah Ta'ala itu berhajat, iftikar, berkehendak. Seolah-olah kata apa? Seolah Allah Ta'ala itu tidak kuasa. Tidak kuasa nak menjadikan. Berhajat Allah Ta'ala yang membawa kepada baharu. Apa baharu? Tulis. Yang membawa kepada sifat makhluk. Yang membawa kepada jadi sifat makhluk. Tulis itu. Yang membawa kepada menjadi sifat makhluk. Itu baharu. Nampak? Baik, kita nak tanya. Sifat makhluk ni dia apa kerjanya? Dia berhajat. Kita ni berkehendak. Tengok, kita nak buat satu-satu perkara, kita berhajat, minta tolong. Kita semua minta tolong, tak ada apa. Kalau kata kita ada duit sendiri pun, duit kita tu pun kita minta tolong juga sebelum ni. Kita berkehendak juga. Bukan datang main sendiri dah. Dia tak datang main sendiri. Saya duit Ustaz dah ada siap dah Ustaz. Lahir tu siap ada dah. Tak juga. Dia kena ada juga minta tolong. Nak keluar duit pun minta tolong. Apa dia? Ada duit dah minta tolong apa? Pergi kat bank. Minta tolong dah. Duit sendiri tu. Nak keluar duit pun payah. Nampak tak? Itu pun nampak dah. Nampak dah kacamata kita. Kita nampak dah sendiri. Berkehendak tu. Ustaz saya tak berkehendak pada duit. Dah ada duit dah. Okey baik, tak apa, duduk rumah. Nak keluar duit lah. Kata dia duit. Duit mah ada tapi dalam bank. Dalam bank pun kena kehendak juga apa keluar. Nampak tak? Jadi ada kehendak. Aku nak makan kehendak juga. Nampak berkehendak? Kehendak juga. Dia tak ada tangan sendiri, mesti berkehendak. Nampak tak? Dia berhajat, nampak tak? Nampak tak? Dia tak ada kata, aku ada kereta mewah nak pergi mengaji ni. Tak senang lah aku ada kereta. Tapi nak pergi masjid tu kehendak juga apa? Nak kena naik kereta. Nampak? Semua kehendak. Tak lepas kita ni. Jadi sifat Allah Ta'ala dia tidak berhajat. Dia tidak ada sifat iftikar. Dia tidak berhajat. Kalau dia berhajat, maka itu dia boleh membawa kepada baharu. Apa baharu? Membawa kepada sifat makhluk. Membawa kepada dia tu jadi makhluk. Itu nampak beza dia. Nampak tak? Nampak tak? Itu cerita dia. Tak habis. Habis itu, dah habis dah. Maka wajib kita i'tiqadkan. Tulis tambah sikit. Maka wajib atas kita. Bila sebut wajib atas kita, wajib apa di sini? Nak tanya. Wajib apa? Wajib haji. Wajib apa je? Bila sebut wajib di atas kita, wajib apa?
Tak dengar suara senyap, yang puasa senyap Ustaz. Tak boleh cakap banyak letih. Pakai senyap Bila soalan cepu mah pakai senyap. Lama tak kena tanya Apa ni? Wajib atas kita wajib apa? Tak dengar langsung suara. Kalau sikit-sikit tak apa dah. Sebut sikit dengar. Wajib apa? Wajib syarak. Wajib syarak. Jangan lupa. Bila sebut wajib atas kita wajib apa? Wajib syarak. Wajib syarak. Itu jangan terlupa wajib syarak. Itu panggil wajib syarak. Tapi dia tak sebutlah wajib syarak. Dia faham kata wajib kita apa? Wajib di atas kita. Bila sebut atas, kalau dalam kitab Jawi, kitab Rumi, wajib atas dia panggil wajib syarak. Kalau wajib bagi, itu dia panggil wajib pada akal. Beza ya. Kita dah bagi tahu dulu dulu pun lama juga tahun lepas. Baik, tengok. Maka wajib atas kita i'tiqadkan. Bila sebut i'tiqad, di dalam hatilah, maklum. Benda dalam hati, i'tiqad jazam, berpegang. I'tiqad ni pegangan hati kita panggil. I'tiqad apa? Keadaannya. Wajib atas kita oleh i'tiqadkan akan keadaannya. Keadaan Allah Ta'ala itu wahdaniyat pada zatnya. Ini esa pada zatnya, ketunggalan pada zatnya, dan pada sifatnya, dan pada af'alnya. Af'al itu segala perbuatan. Itu wajib kita i'tiqad tu. Sebab apa? Bila sebut i'tiqad ni bab tauhid. Dia tauhid bab i'tiqad. Fiqh benda zuhir. Tasawuf benda zauqiyah, rasa. Bukan rasa-rasa gitu dah Dengan banyak berzikir dia boleh ada, Allah Ta'ala campak pada itu perasaan zauqiyah. Dia boleh tahu begini. Sebab apa? Dengan sebab dia ilmu tasawuf ni ilmu zauqiyah. Ilmu yang bahasa pada hati. Fiqh benda zuhir. Hati tak boleh hukum. Lintas hati tak boleh terima. Kita nak hukum bab fiqh, dia tak boleh menggunakan lintas hati, tak boleh. Ilham pun tak boleh tu. Sebab kaedah kita, al-ahkamu la tubna 'ala al-khawatiri wa ilhamati. Hukum-hukum itu tidak terbina di atas lintasan hati dan juga ilham. Itu kaedah usul fiqh. Kita nak hukum satu perkara, hukum fiqh ni, tidak boleh kita hukum, kita nak mendirikan, kita nak membinakan di atas lintasan hati. Saya rasa macam ni, hukum tak boleh. Awak rasa kalau kita letak titisan ubat dekat mata tu, batal tak puasa kita? Contoh orang tanya, saya rasa tak batal pun. Awak ada rasa ke? Rasa-rasa ni bukan hukum. Rasa-rasa ni ilmu tasawuf. Benda hukum tak boleh kita campur dengan tasawuf. Kita kena jawab straight the point. Apa dia? Tidak membatalkan puasa kerana mata itu bukan rongga yang terbuka. Jawab gitu. Dengar. Okey, faham. Teori. Nampak tak? Teori. Benda teori. Nampak tak? Itu benda teori. Itu boleh jawab itu tak apa fiqh. Tapi Allah Ta'ala bagi ilham pada saya semalam. Saya nak mimpi, saya ilham tu, dapat ilham tu kata tak batal. Batal puasa. Sebab dia nampak mata tu dia ada lubang-lubang sikit tu, masuk batal. Ilham tak boleh pakai dalam bab hukum. Nampak tak? Terus kita jawab. Nampak tak? Itu sebagai contoh tu, nampak tak? Contoh Nah tu contoh. Kalau nak tasawuf kita hukum gini. Kalau tasawuf lain. Bila kita ada banyak kita rasa kita banyak zikir, tiba-tiba ada perasaan hati kita rasa tenang. Dia tak ada hukum, tak ada bab hukum. Sama, kita baca banyak Quran, kita banyak baca Quran. Sebab setengah daripadanya kita menjaga hak Quran, disebut dalam kitab. Setengah daripada kita menjaga hak Quran,
dalam sehari kita kena membaca 100 ayat. 100 ayat. Kita nak menjaga hak Al-Quran. Hak Al-Quran ibaratnya hak makan. Contoh ibaratnya manusia, kita nak jaga pemakanan kita, kena sehari kena makan, contohlah sebelum puasa lah, di luar bulan puasa, bulan Ramadan, sehari 3 kali itu kita jaga hak kita makan. Kalau hak kita dengan Quran, kita nak jaga berapa banyak kita nak kena baca. Ulama sebut dalam 100 ayat. Paling kurang 100 ayat. Itu hak kita dengan Quran. Kalau tak baca 1 ayat, maksudnya tak menjaga, itu je lah. Memang benda sunat. Tapi ibaratnya kita nak menjaga hak Quran. Quran jaga kita balik. Kita jaga itu, kita membaca 100 ayat. Tak banyak banyak juga Ustaz 1 ayat tu maksudnya, kalau surah Baqarah tu tak sampai lah 1 juzuk pun. Lebih kurang setengah juzuk tu sampai lah. Lebih kurang lah. Tengoklah kalau dapat jumpa lah surah-surah yang belakang tu pendek-pendek, ayat tu sedap lah tu. Kalau mula pada tu, tak kira kita baca surah apa pun, dan sehari tu 100 ayat. Paling kurang itu hak kita dengan Quran. Ibaratnya begitulah. Kalau tasawuf ni, hati kita ni, bila kita zikir banyak, selawat banyak, dia rasa lain. Dia rasa apa? Perasaan. Dia tak boleh hukum. Perasaan setenang, dia rasa gembira, nampak tak? Dia rasa apa-apa nak buat jadi happy. Itu bukan hukum. Dia hukum ni, dia benda-benda zahir, benda teori. Hukum ni kita nak kias, nak kena benda teori. Dia tak boleh perasaan, saya rasa begini kot. Ada kod lah dah orang Melayu kita. Kod tu orang Melayu kita. Rasa tu pun, itu bukan, itu lintasan hati, tak boleh guna dalam hukum. Bab tauhid, i'tiqad. Ni kena. Ni tauhid kita belajar ni, i'tiqad. I'tiqad apa? Jazam. Pegang sungguh. Pegang kemas. Pegang tetap dalam hati. Dia tak boleh rasa, tak ada. Dia tak boleh nak hukum benda zahir, tak boleh, tak ada lah. Dia pegang i'tiqad. I'tiqad apa? Ni tengok. Wajib atas kita i'tiqadkan. Ni i'tiqad ni. Bila sebut i'tiqad, benda ilmu tauhid. Keadaannya Allah Ta'ala wahdaniyat. Ini esa pada zatnya dan sifatnya. Sifat Allah. Dan pada af'alnya. Ini segala perbuatan Allah Ta'ala. Wajib kita i'tiqad kata Allah Ta'ala tu esa pada af'al. Habis. Maka hakikatnya itu majhul. Tiada dapat kita mengetahui akan dia, akan hakikat. Apa majhul? Kalau orang perasan kalau dia orang belajar bahasa Arab sikit dah. Dia buang mim, dia buang ha, dia buang waw. Jadi jahil. Senangnya kalau kita tak ada bahasa Arab, senangnya. Majhul ni benar-benar sedengar majhul. Jim halam, macam nak kata jahil-jahil sikit kot. Yalah. Majhul tu isi maf'ul. Jahil tu kata terbitan. Dia panggil adjektif. Saya baru belajar bahasa Inggeris sikit. Bukan belajar jemaah dalam online bagi tahu. Saya belajar ilmu, saya mengajar ilmu syaraf dalam Google Meeting untuk jemaah-jemaah bulan puasa ni lah. Tiba-tiba bila saya ajar tu, saya nak terjemah masdar tu bahasa Arab, bahasa Melayu cakap kata terbitan. Saya cakap nak terjemah lagu mana Saya cakap minta tolonglah jemaah saya mana yang pandai-pandai bahasa Inggeris ni. Saya tanya masdar terbitan ni apa? Dia kata adjektif Ustaz. Oh, adjektif. Okey, terima kasih. Dapat satu ilmu satu saya. Adjektif. Dia panggil adjektif. Kalau saya kata tolong tegur mungkin tak salah sebut ke, tak tahu lah ni kan. Adjektif. Kata terbitan. Kalau jahil, kan kita kat jahil-jahil kan. Kalau majhul, dia panggil yang dijahil. Perkara yang dijahilkan. Tulis itu. Tengok ni. Apa ayat ni? Maka hakikatnya itu. Hakikat apa? Hakikat Allah Ta'ala. Majhul. Dijahilkan. Kita tak tahu. Perkara yang kita tak tahu. Itu majhul tu. Apa maksudnya? Tiada dapat kita mengetahui akan dia, akan hakikatnya. Kita boleh tahu tak hakikat Allah Ta'ala? Tak tahu. Nak sebut pun tak boleh.
Nak tergambar dalam akal pun tak boleh. Nampak pun tak boleh. Tergambar pada akal pun tak boleh. Itu dipanggil majhul. Maka tengok. Maka wajib kita, ini wajib atas kita. Tengok. I'tiqadkan seperti yang disuruh kita, yakni seperti yang disuruh akan kita. I'tiqad jua. Apa dia nak cerita? Nak kitab Jawi ni tengok. Maka wajib atas kita i'tiqadkan. I'tiqad tu seperti. Nampak ada seperti. Seperti barang, ini seperti perkara yang disuruh kita i'tiqadkan jua. Apa? Kalau kita kata i'tiqad, kata Allah Ta'ala tu dia tu bersifat dengan wahdaniyat, maka wajib atas kita juga disuruh kita i'tiqad. Kita ni disuruh i'tiqad, bukan kita nak mengiktikad. Kan saya nak i'tiqad Ustaz, lain tu nak. Kita ni dalam bab tauhid kita disuruh i'tiqad, bukan kita nak mengiktikad. Tak boleh. Bukan kata nak tak nak, kan? Saya tak nak i'tiqad lah. Bukan, tak boleh juga gitu. Saya nak i'tiqad lah. Ni bukan permainan, ni bukan makanan. Bila semua kata kita disuruh i'tiqad. Bila disuruh i'tiqad, kita berpegang dalam hati kita kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan wahdaniyat pada zat, wahdaniyat pada sifat, wahdaniyat pada af'al. Begitu jugalah kita disuruh juga. Bukan semata-mata wajib kita i'tiqad, tapi disuruh kita i'tiqad. Nampak lagi habis itu. Maka hakikatnya, hakikat Allah tu, hakikat Tuhan tu, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Kita serah pada Allah Ta'ala. Wal kaifiyatu majhul. Tak silap kata Imam Hanifah. Kita nak mengetahui kaifiat Allah Ta'ala tu, itu dijahilkan. Tak dapat kita mengetahui dengan akal fikiran kita. Tak dapat kita nak mengetahui dengan pandangan mata zahir kita. Tak dapat nak mengetahui dengan akal fikiran kita. Tak dapat. Tak boleh kita nak tahu. Ustaz, saya nak tahu. Bukan masalah nak tahu, tak boleh kita ketahui. Tak tersampai, tak terlintas dalam akal fikiran kita. Itu maksud dia. Tengok dia kata, itu kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Maka kerana inilah. Kerana inilah apa? Tulis. Kerana inilah, yakni hakikat Tuhan itu, hakikat majhul itu. Tulis. Maka kerana inilah, yakni kerana hakikat itu majhul tu, hakikat Tuhan itu majhul tu, tersebut pada hadis dengan sabdanya. Ada sebut dalam hadis Nabi. Nabi sebut dah pada kita, tengok. Pada hadis dengan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Inna Allah Ta'ala. Tulis baris. Kitab Jawi tak ada baris. Bila tak ada baris, kena tulis baris. Saya tahu jemaah sini dia banyak pakai guna kitab Jawi. Saya tahu ramai banyak guna kitab Jawi. Kalau jemaah online saya, dia banyak kitab Rumi. Majlis Akhiriyah ni saya tahu. Dia dah lama mengaji dengan Ustaz Abdullah Fatani dulu, Allah yarham tu. Semua banyakkan kitab Jawi. Betul, saya baca kitab Jawi. Jadi saya dah terkesan tu, jadi kuliah apa online ke apa ke, saya kitab Jawi je lah. Baik, tengok. Inna Allah Ta'ala ihtajaba anil basairi kama, dia kalau sama tu kama ihtajaba, dia panggil hamzah tu hamzah wasal. Asal kalau tak mau wasal, kama ihtajaba boleh, tapi kita sambungkan hamzah tu berhubung, sambung. Kama ihtajaba anil absari,
tak cerita. Li apa nak? Lam alif itu. Wa anna al-mala'a. Tu dia. Mala'a tu mim. Wa annal mala'a illa ala yatlubunahu kama tatlubunahu. Tu dia. Inna Allah Ta'ala ihtajaba 'anil basairi kama ihtajaba 'anil absari wa innal mala'a illa 'ala yatlubunahu kama tatlubunahu. Tengok ni. Tengok ni terjemah. Bahwasanya Allah Ta'ala itu didindingkan. Apa maksud didindingkan? Tulis itu terdinding ataupun tersembunyi. Allah Ta'ala itu didindingkan, yakni terdinding ataupun tersembunyi. Allah Ta'ala itu tersembunyi, terdinding daripada mata hati. Itu panggil absar, basair. Basair ni dia panggil plural, jamak, taksir. Dia punya mufrad basirah. Dia panggil banyak mata hati. Tengok. Yakni tengok. Terdinding daripada mata hati. Apa maksud kata mata hati? Maksudnya kita ni terdinding mata hati kita, nak tahu kata hakikat Allah Ta'ala terdinding. Kalau kita mata hati kita ni terdinding, kita nampak mata hati macam mana hakikat Allah Ta'ala ni? Terdinding. Tak nampak, tak boleh tahu. Itu mata hati. Kita tidak boleh mengetahui dengan mata hati kita tu hakikat Allah Ta'ala. Kita tak boleh tahu. Itu maksudnya. Satu, tengok. Yakni tiada dapat sampainya mata hati itu memfikirkan hakikatnya hakikat Allah. Kan dia cerita dah, nampak tak? Tak sampai akal kita, mata hati kita tu nak fikir hakikat Allah Ta'ala. Tak sampai. Tak sampai. Itu dia. Seperti barang, seperti perkara yang didindingkan daripada segala mata kepala. Ni absar. Tadi basair. Basair jamak bagi basirah. Absar jamak bagi basar. Beza sikit dia ada. Kalau mata kepala, jamak dia tu plural dia tu basair. Minta maaf. Absar. Absar. Dia punya mufradnya, dia punya singular dia basarun. Basar. Basarun itu mata kepala. Kita tengok dengan melihat mata kepala dipanggil basarun. Kalau mata hati dipanggil basirah. Basayarata. Basirah. Kalau mata kepala basar. Basara. Kalau mata hati basirah. Kalau jamak dia banyak, menunjuk di atas banyak. Kalau mata hati dipanggil basair. Itu banyak. Dipanggil plural. Kalau mata kepala banyak orang mata kepala ni, dia panggil absar. Itu dia. Tapi semua kata basara. Nampak tak kalimah bahasa Arab tu dia sweet sikit dia pusing sikit dia, makna lain, makna lari. Tengok. Seperti barang yang seperti barang perkara yang didindingkan, yakni yang terdinding, yang terhijab.
yang terhijab daripada segala mata kepala. Mata kepala kita tak nampak. Terhijab mata kepala kita nak mengetahui hakikat zat Allah Ta'ala. Nampak ke tak? Nampak ke tak? Tak nampak. Sebab apa? Terhijab, terdinding mata kepala kita. Mata hati kita pun dah terdinding. Apatah lagi mata kepala kita. Nak mengetahui hakikat zat Allah Ta'ala tu terdinding. Tu dia, baik. Dan bahawasanya al-mala'ah asal macam tak cukup. Wa annal mala'ah ke wa annal mala'ikah? Kitab tu mala'ah ke wa annal mala'ikah? Mala'ikah, mala'ah. Ada tak kitab Rumi tulis malaikat? Kitab Rumi ada tak? Dia tulis mala'ah juga. Mala'ah sebab dia terjemah tu malaikat. Mala'ah illa. Bukan illa tu. Allah Akbar. Wa annal mala'al a'la. Mala'ah. Dia nak tu sebenarnya. Mungkin jatuh lah. Dia nak wa annal malaikatal a'la. Tulis situ. Itu ada pen tak? Dia macam tak sedar ayat tu. Saya mungkin dia terjatuh masalah tu tadi. Sebab terjemah tu nampak kata wa anal malaikatul a'la. Kalau wa anal mala'a'la illa a'la tu jadi tak sedar nak baca. Kita tahu masalah, kasi tahu masalah tu jadi tulisan tu saya macam tak nak sedar. Dia kalau bukan dia ni. Sebab dia terjemah tu dan segala malaikat. Wa anal malaikata. Kalau jadi tak apa. Ikata. Mala juga Dia nak tu malaikata tu tengok. Tengok dia kata dan bahawasanya segala malaikat yang a'la. Nampak tak? Yang a'la tu yang tinggi. Tulis situ. Kalau bahasa Arab tu dia tulis wa anal mala'al a'la. Tak masuk. Tak apa ni hadis Nabi, nanti saya search, nanti saya cari. Tapi duk bahasa tu bahasa Arab lah yang kita tahu lah. Bahasa Arab tu dia jatuh tu. Ada jatuh. Tak apa, tolong tulis tepi tu lah. Jangan potong lagi. Nanti saya beritahu ni balik minggu depan. Tapi rasa malaikah dah tu. Betul lah malaikat. Nak kata jamak bagi malaikat, malaikat tu jamak dah. Kalau mufrad dia, singular dia malakun. Malakun, malak. Malak tu satu malaikat. Kalau jamak malaikah. Nampak gitulah. Baik, tengok. Itu hadis Nabi hadis Nabi. Lepas tu saya kena cek balik. Kalau penulisan kalau penulisan esei ni, tu tak apa, saya berani nak betulkan. Kalau orang tulis esei bahasa Arab tu saya berani. Kalau hadis ni kita jaga-jaga lagi. Kena tengok balik. Saya takut ilmu saya tu mungkin tak sampai lagi, tak sama. Kalau esei tu tak apa. Baik, tengok. Ini sebab hadis Nabi dia kena cek balik lah. Tapi dia terjemah tu nampak malaikat.
Mala tu tak bisa dengar. Mala tu ke jamak dia, wallah alam. Rasa tak ada Apalah, kita tengok balik, nanti saya cek balik Dan bahawasanya segala malaikat yang a'la, yakni yang mulia, yang tinggi, itu menuntut mereka itu akan Allah. Apa menuntut? Menuntut mereka itu akan Allah seperti barang yang kamu menuntut akan Allah. Apa maksud menuntut? Maksud berhajat. Malaikat pun dia pun berhajat kepada Allah Ta'ala. Seperti mana juga kita pun menuntut pada Allah Ta'ala. Apa menuntut? Kita berkehendak pada Allah Ta'ala, kita menuntut. Begitu juga malaikat pun menuntut juga. Nampak? Menuntut pada Allah Ta'ala. Menuntut ya. Apatah lagi kita pun menuntut juga. Termasuk dia. Habis. Dan lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis masyhur ni. Ini masyhur ni, selalu saya sebut. Tulis baris. Tafakkaru fil khalqi. Tafakkaru fil khalqi. Wala tafakkaru. Kitab tu tatafakkaru ke tafakkaru? Ada berapa ta? Satu ke dua ta? Satu ta. Kitab Rumi satu ta ke dua ta? Kitab Rumi satu. Sebab hadis Nabi yang saya dengar, yang saya hafal tafakkaru fil khaliqi. Tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru. Ayat saya hafal, saya ingat lidah saya lancar. Tatafakkaru ada dua ta. Tapi waktu mengaji pun ada dua ta. Tambah satu ta lagi. Wala tatafakkaru, tambah satu ta lagi. Kitab ni banyak jatuh Dia banyak kadang-kadang. Ya, kitab tak salah, Syekh Daud tak salah. Cuma dia bila cetak dah banyak. Kitab ni dah berapa tahun dah, 200 tahun lebih. Syekh Daud ni kitab lama dah, 200 tahun lebih dah. Sampai kat kita ni dah berapa banyak bersih dah. Sebab tu kita ihtiyat, kita jaga-jaga, boleh jadi ada jatuh. Penulisan tu boleh jadi ada. Kita tak nafikan, boleh jadi jatuh. Kita bukan kata Syekh Daud ni apa salah dah, jangan cakap itu. Dia dah 200 tahun lebih. Nak cari kitab yang asal 200 tahun mana ada dah. Dia dah jatuh. Sebab tu kita jaga-jaga tu, kita baca kitab ni. Dia tak sama kita baca kitab Rumi macam biasa ni, tak sama. Kitab ni dia panggil apa? Dia panggil klasik. Walaupun kitab Rumi sekalipun sama juga. Nampak tak? Sama juga. Tengok. Tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliqi fa innahu la tuhitu bihi al fikratu. Tengok. Fikir olehmu. Tengok dia cakap ayat pendek ni. Asalnya fi'il amal tu. Fi'il menunjuk atas suruh. Sebenarnya dia cakap gini, hendak berfikir oleh kamu. Tapi dia ayat dia pendek dia, fikir oleh kamu. Nampak tak? Syekh Daud hendak berfikir olehmu. Dia mu tu ramai. Dalam kitab Jawi bila ada mu tu masuk ramai. Dia tak cakap kamu, dia cakap mu. Kalau mu tu menunjuk di atas ramai. Sebab kita faham daripada bahasa Arab tu. Tafakkaru. Dia kata domir mukhatab bagi jamak. Hendak berfikir olehmu pada sekian kejadian Allah. Tu tak apa kita boleh berfikir. Langit diciptakan lagu mana? Kita fikir tak apa. Manusia tu jadi lagu mana? Kita berfikir tak apa. Asalkan makhluk kita boleh berfikir tak apa. Pokok durian ni dia tumbuh macam mana? Tiba-tiba asal pokok tiba jadi duri. Nampak? Kita fikir boleh? Boleh tak apa? Boleh fikir, tak ada salah apa. Tapi yang pelik dia punya batang kayu taklah berduri pun.
Tapi bila tumbuh buah tu berduri. Nak fikir. Boleh fikir tak? Boleh. Kaji kan, kena duduk situ tiap hari, kena tenung tengok renung tiap hari. Kok mana aku tanam anak pokok durian tu? Kan orang duk tanam, zaman sekarang kita kat KL ni ramai duk tanam pokok durian. Dia ambil pokok tu, ambil biju dia tanam pokok durian. Fikir balik. Macam mana boleh jadi duri-duri kat tempat ni, kulit dia tu? Batang kayu tak ada duri pun. Nak fikir balik? Boleh. Tak ada apa, boleh fikir. Tak salah pun. Sebab tu dia kata, hendak berfikir oleh kamu akan kejadian Allah. Nak fikir tak apa, fikirlah. Nak jadi ahli saintis, fikirlah saintis. Tapi tengok, dan jangan kamu fikir pada Khalik. Apa Khalik? Pencipta. Tu Khalik. Jangan kita fikir kepada pencipta. Apa? Tambah sikit. Jangan kita fikir hakikat pencipta. Tambah sikit. Jangan kita fikirkan hakikat pencipta. Jangan. Sebab apa? Maka bahawasanya, kerana, maka di mana kerana? Fatih ta'liliyah. Kerana bahawasanya Allah tiada dapat kamu meliputi dengan dia fikir kamu. Siaplah bahasa dia. Dia kena susun ayat sini. Tengok, dengar susun ayat dia sini. Tiada dapat fikir kamu. Tiada dapat oleh berfikir kamu meliputi dengan dia, dengan Allah. Maksudnya akal fikiran kita tadi tidak boleh meliputi dengan hakikat Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Dia gini, dia cakap itu apa? Tengok ayatnya. Maka tiada dapat kamu meliputi dengan dia, dengan Allah, fikir kamu. Apa maksud fikir kamu? Bukan suruh fikir. Maksudnya fikiran kamu itu tidak dapat untuk meliputikan akan hakikat Allah, untuk mendapatkan akan hakikat Allah Ta'ala. Itu maksud meliputi. Maksudnya akal kita tak sampai. Fikiran akal kita tidak meliputi, tidak sampai untuk kita mengenal akan hakikat Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Tapi bahasa kita tak jauh dia payah. Itulah dia terjemah. Macam tu dia terjemah. Itu dia. Habis itu. Kata al-arifun. Arifun ni orang arif. Dia panggil orang arif ni, dia panggil apa? Orang yang sampai kepada ma'rifatul khassah. Orang arif ni, orang arifun ni, orang wali ni dipanggil orang yang sampai kepada ma'rifatul khassah. Dia dapat kenal tu dengan ketentuan. Dia kenal sungguh Allah Ta'ala. Kita pun ada juga. Lagu mana tengok kita? Kawan sebelah jiran kita tu, kita kenal tak? Kenal. Kawan kita pergi mengaji pun kenal tak? Kenal. Adik-beradik kenal. Tapi kenal sama tak? Kenal tak serupa. Hak kawan jiran ni dia kenal, kita kenal juga. Tapi kenal tu dengan umumnya. Tanya aku nak? Kenal tegur. Sihat tak? Sihat alhamdulillah. Duduk buat apa tu? Tak ada, duduk luar ambil angin. Kenal macam tu lah. Kenal kawan sebelah mengaji lain. Rapat sikit. Hari ni awak tadi, pagi tadi tu sahur apa tadi? Sebelum ngaji datang. Contohlah. Sahur tadi ikan sambal. Contoh dengan kuah labu. Contoh itu kena, itu saya cakap kat diri saya, bukan kat orang. Contoh tu kena kat saya dah. Lepas tu kita duduk sembang. Ya ini ustaz nak baca apa? Itu dapat rapat lagi. Kenal tu kena rapat lagi. Tapi nak kena rapat sungguh adik-beradik. Tapi ada juga kawan yang macam adik-beradik, ada juga. Rapat sungguh apa dah? Aku hanya susah ni. Pinjam sikit duit ni. Dapat. Kena rapat sungguh tu dapat. Dia panggil makrifah khassah. Begitu juga kita dengan Tuhan. Orang tanya kita kenal Tuhan, kenal dah.
Kita kenal Tuhan Ta'ala ke mana? Kita kenal Tuhan Allah Ta'ala tu bersifat, Allah Ta'ala tu bersifat ada sifat 20. Kita kenal Tuhan Ta'ala tu bersifat dengan wujud, kidam, tak apa, itu kita tahu. Tapi wali dia mengenal Tuhan, dia tak sama dengan kita. Dia orang arif tak sama. Dia panggil ma'rifah khassah. Dia lagi ketentuan bagi dia lagi, dia kenal. Macam mana? Contoh wali dia kenal apa? Dia tengok perbuatan ni, makhluk buat ni daripada Allah Ta'ala. Itu wali. Dia kata pagi tadi hak masak tadi tu bukan bini aku. Hak lidah tu Tuhan nak bagi tu. Tu makrifah khassah, makrifah khassah. Ketentuan khassah ni ketentuan bagi dia. Satu wali. Betul arifun, orang yang arif ni lain. Kita tak boleh kata kat dia jangan Kalau dia buat benda pelik tu, beramal tu jangan nak kata pelik lah. Dia tak berani kita nak kata Tapi kalau beramal pelik yang bercanggah dengan hukum, tu tak apa. Tapi jangan tak beramal tu pun jangan. Ini bawa ada orang tanya orang ni tadi kata sedih jugalah, kita tak mau sebut lah tapi ini satu kepelikan. Ni kalau nak belajar tu, awak ni tengah sakit sekarang ni. Kalau ni nak beramal kat rumah, jangan pergi belajar. Belajar tak boleh pula dah. Tu pelik tu, pelik. Kita tanya beliau belajar apa sekarang ni? Belajar fardu ain. Fardu ain tak boleh belajar ke? Boleh belajar. Tu wajib, itu kan tuntutan wajib. Tiba-tiba dia jumpa orang lain, orang dia kata ketentuan pada awak ni tak boleh belajar ni sebenarnya. Awak sedang sakit tak boleh belajar. Kalau awak belajar makin teruk. Dia faham gitu. Kawan dia pun ikut juga, tak pergi datang mengaji. Tak ada datang lah. Saya tak marah kat dia, tapi dia terpengaruh. Tu nampak. Jadi ketentuan bagi dia kata, dia dengar kata, tak boleh belajar. Itu kan dah bercanggah. Bercanggah tak? Bercanggah kan fardu ain. Kita belajar ni mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kesihatan pada kita baik lagi, nampak tak? Kita belajar ni sebenarnya kita tak nampak. Aku belajar ni mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesihatan pada baik yang pada aku. Aku mengajar ni mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesihatan yang baik pada aku. Sebab kita menyampaikan ilmu agama. Kita belajar ilmu agama, benda fardu ain, tak apa. Tiba-tiba dengar, tak boleh belajar, awak khususnya awak ni tak boleh belajar ni. Awak tak boleh belajar, awak kena duduk rumah ni. Salah tu, nampak tak? Dia bercanggah, nampak tak? Dia kalau nak, kita nak orang jadi orang kata orang arifun ni, dia tak bercanggah dengan hukum. Dia buat tu memang sepatut betul. Jemaah jaga benda fardu ain buat. Itu yang dipanggil ma'rifatul khassah. Tu kata arifun. Kata al-arifun, maha suci Tuhan kita yang ada ain ilmu kita itu, jahil kita dengan dia. Nampak gayanya dia panjang lagi. Ini perkataan ulama sufi. Jangan tahu sendiri Kalau baca sesuatu balik lagi kan, jangan faham. Maha suci Tuhan kita yang ada ain ilmu kita itu, jahil kita dengan dia. Apa dia ustaz? Ini minggu depan saya kena hurai. Ini perkataan orang arifun. Ini jangan salah tafsir ni. Lepas tu, dan ain jahil kita mengetahui kita dengan dia. Apa dia ain jahil tak? Siap kacau ni. Ini jangan kita pandai-pandai buat sendiri. Tunggu minggu depan saya hurai Kita tolong tanda dulu. Sebab ni kena perbahasan panjang. Ini perkataan orang arif. Orang wali ni payah nak terjemah Nanti untuk tanda kita sambung minggu depan. Kata al-arifun, maha suci Tuhan kita yang ada ain ilmu kita itu, jahil kita dengan dia. Memang tak faham, tunggu minggu depan. Wallahu a'lam. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah dan ibu sekalian. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. جزاكم الله خيرا كثيرا.